Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Ustaz harap kamu bersedia untuk belajar pendidikan Islam. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang sirah. Bidang apa? Bidang sirah ni. Okey, bidang sirah ni kita akan masuk ke tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Apa Perjanjian Hudaibiyah? Okey. Kamu perhatikan dan fikirkan. Okey, buka muka surat 35. Kamu tengok di sini gambar peta. Ni gambar Mekah dan berdekatan dengannya Hudaibiyah. Dan ni pula Madinah. Titik merah ni adalah Zulhulaifah. Jadi Zulhulaifah berdekatan dengan Madinah. Mekah, Hudaibiyah berdekatan dengan Mekah. Ni adalah peta kedudukan Hudaibiyah. Ni masjid. Masjid yang dibina di Hudaibiyah. Masjid yang dibina di Hudaibiyah. Ni masjid yang dibina di Hudaibiyah. Hudaibiyah di mana? Berdekatan dengan Mekah. Okay, baik. Info. Kita baca. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini. Okay, iaitu di Hudaibiyah. Sebab itulah dinamakan Perjanjian Hudaibiyah, sebab dia berdekatan berlakunya perjanjian tu di Hudaibiyah. Buka muka surat 36. Ni muka surat 36, kita akan baca sama-sama. Baca dan fahami. Okey. Latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Apa latar belakangnya? Okey, kita baca. Yang pertama, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Okey, terus yang kedua, apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Mereka terpaksa melalui bawah jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Okey, terus keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin
agar berhenti di Saniyatul Mirar berhampiran dengan Hudaybiyah apabila unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Umrah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ni Madinah, Zulhulaifah, Usfan. Kelima, baginda mengutuskan Sayyidina Osman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan. Lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Sayyidina Osman tidak dibunuh. Keenam, apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaybiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Okey. Dah selesai latar belakang perjanjian Hudaybiyah tadi. Jadi apa yang kita dapat di sini, nilai berpegang teguh pada janji. Apabila kita berjanji, kita pegang teguh pada janji tersebut. Okay, baik. Selesailah pelajaran kita hari ini. Ustaz harap kamu dapat memahami sirah. Apa maksud sirah? Sirah adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hari ini tajuk sirah kita tentang kisah Nabi Muhammad, iaitu Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah berada di mana? Berada berdekatan dengan Mekah. Kamu boleh tengok balik semula peta tadi ni penting. Perjanjian Hudaybiyah ni. Nanti kita akan sambung lagi pelajaran kita, insya-Allah. Okey, itu saja hari ini. Jumpa lagi. Nanti Ustaz bagi kerja untuk kamu buat. Kamu boleh rujuk, nanti Ustaz akan tulis dalam WhatsApp. Tolong bagi respon dalam WhatsApp kalau kamu dah siapkan kerja sekolah ke apa untuk dinilai. Kalau kamu tak bagi respon, Ustaz nak nilai kamu susah untuk direkodkan. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.